tuan-tuan, kita harus ingat satu sejarah yang mungkin menjadi persimpangan antara saya dengan tuan-tuan, yaitu apabila ada hubungan di antara Jepun dan Osmaniyah. Ketika itu Osmaniyah berada di akhir hayatnya, maka Osmaniyah minta supaya Jepun menghalau penjajahan daripada negara umat Islam, khususnya untuk menghalau British daripada Tanah Melayu, menghalau Belanda daripada Indonesia, daripada Belanda, daripada Jawa dan juga daripada Sumatera. Dan perjanjian dimaterikan di antara Kerajaan Osmaniyah dengan Jepun. Jepun akan pertimbangkan untuk menghalau British daripada Tanah Melayu. Dan kemudian hubungan keterangan ini berlaku di antara Osmaniyah dengan Jepun, dan disitulah kita lihat orang Melayu, tentera Melayu mengambil peranan, dan Syekh Ahmad Fatani mengambil peranan supaya diambil kesempatan daripada hubungan antara Turki, Osmaniyah dengan Jepun, supaya dirancang supaya Jepun datang untuk menghalau British daripada Tanah Melayu dan juga menghalau Belanda daripada Indonesia, daripada Jawa. Tokoh yang dilatih oleh Syekh Ahmad Fatani di Mekah untuk mengadakan hubungan dengan Jepun secara khusus di alam Melayu ialah Raja Ali Kelana. Barangkali tuan-tuan tidak pernah dengar nama ini. Raja Ali Kelana seorang ulama besar, dan dia juga bakal dilantik jadi timbalan yang tuan muda di Riau. Dan ketika itu Belanda telah mengetahui hasrat bahawa Osmaniyah sedang merancang untuk minta Jepun supaya datang untuk menghalau Belanda daripada Riau. Dan dalam konteks ini kita lihat akhirnya kejatuhan Osmaniyah. Tetapi usaha diteruskan untuk memanggil Jepun supaya datang untuk menghalau penjajah daripada alam Melayu. Dan moto mereka ialah Asia untuk Asia. Dan Raja Ali Kelana telah mengutus seorang lagi bangsawan mereka bernama Raja Hitam. Namanya Raja Khalid Hitam, supaya berkunjung ke Jepun dan membincangkan detail perincian bagaimanakah Jepun datang untuk menghalau Belanda di Riau. Dan Jepun harus datang untuk menghalau British di Tanah Melayu. Dan tuan-tuan, barangkali episod dalam sejarah ini tidak diungkaikan dalam sejarah tanah air kita. Inilah yang membezakan sejarah yang saya sebutkan pada pagi ini dengan sejarah resmi yang ditulis oleh negara kita. Dan fakta-fakta ini yang cukup menarik untuk kita kenang apabila kita sudah sampai ke perayaan yang kita lakukan, perayaan kemerdekaan ataupun sambutan kemerdekaan yang bakal kita adakan dalam sehari dua lagi. Tuan-tuan yang hormati, episod ini tidak terdapat dalam sejarah kita. Bagaimanakah ulama Mekah yang telah mengadakan hubungan dengan wakil mereka di alam Melayu, umpamanya Raja Ali Kelana, dan mengutus rombongan supaya bertemu dengan Raja Jepun, Raja Jepun, dan membincangkan bagaimanakah harus dilakukan oleh tentera Melayu di sini yang sudah bersedia untuk menghalau Belanda dan Inggris, dan bagaimanakah Jepun dapat menolong Islam di sini. Dan tuan-tuan harus ingat bahawa Jepun juga ada agenda yang besar untuk kawasan ini. Kita lihat apabila jatuh Osmaniyah, perancangan untuk menerima Jepun menghalau penjajah di alam Melayu dirancangkan di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ialah pulau yang kecil, tuan-tuan, di tepi di sebelah Tanjung Pinang, yang satu sangat kecil. Disitulah perjuangan untuk menyambut Jepun. Ini dilakukan oleh panglima-panglima Melayu, dan inilah tidak pernah ada dalam sejarah negara kita. Dan tuan-tuan boleh terima apa yang saya sebutkan pagi ini, sebab sejarah yang saya sebut ini saya ambil daripada sumber Osmaniyah, sumber Aceh, sumber Patani. Saya tidak ambil sumber Inggris. Oleh sebab itu sejarah kita berbeza. Di sinilah kita lihat perancangan untuk menyambut Jepun dilakukan di Pulau Penyengat. Seakhirnya Jepun datang untuk menghalau British, tetapi British mengatakan Jepun datang menyerang Tanah Melayu. Ini sejarah yang dua angle yang berbeza, yang tuan-tuan harus renungi, saya harus renungi, dan kita lihat apakah rujukan kita. Sekiranya rujukan kita adalah rujukan British, maka British mengatakan Jepun adalah musuh yang harus ditentang oleh seluruh penduduk Melayu. Tetapi apabila kita merujuk sejarah ulama kita di Mekah, apabila kita merujuk tulisan Syekh Ahmad Fatani, kita merujuk tulisan yang dihasilkan di Turki, yang dihasilkan oleh Aceh dan Patani, tentu berbeza. Sebab
pertolongan antara Osmania dengan Jepun. Jepun bukan Islam, tetapi dia ada hubungan dengan umat Islam di Turki. Oleh sebab itu, dia adalah rakan perjuangan umat Islam. Tetapi British datang semata-mata untuk menjajah. Dan itulah sebab kita lihat sejarah negara kita berbeza dalam konteks yang ditulis oleh umat Islam Turki. Apa yang ditulis oleh British berbeza sama sekali dan kadang-kadang bercanggah sama sekali. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat apakah yang dilakukan di Pulau Penyengat. Disambut oleh tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai tokoh Melayu muda ini, yang disebut sebagai golongan kiri dalam negara kita, dan mereka lah yang menyebut Jepun di Pulau Penyengat. Dan seorang kawan saya menyebut bahawa ketika dia masih kecil, pada tahun 1941, dia berada di Pulau Penyengat dan dia menyaksikan bagaimanakah Panglima-Panglima Melayu yang dipimpin oleh Ibrahim Yaakob ini. Mereka sedang berkumpul di Pulau Penyengat dan merancang bagaimanakah untuk menyambut Jepun bersama dengan ulama-ulama kita, sama ada di Sumatera ataupun di Tanah Melayu. Sejarah ini barangkali tidak pernah ditulis. Di antara ulama kita yang menyambut Jepun di Sumatera ialah kumpulan murid-murid kepada Syekh Ahmad Khatib di Mekah. Antaranya ialah Hamka sendiri. Hamka bukan murid direct daripada Syekh Ahmad Khatib, tetapi tuan-tuan dengar ucapan Hamka di Medan sebelum kedatangan Jepun. Dan supaya bersatu orang Medan supaya menyambut kedatangan Jepun untuk menghalau Belanda, tuan-tuan boleh lihat dan boleh dengar ucapan Hamka yang diucapkan di Medan. Perjuangan untuk menyambut Jepun, dan ini diseru oleh para ulama kita di seluruh dunia. Begitu juga dengan Syekh Tahir Jalaluddin. Begitu juga dengan Ayah Hamka. Bahkan di Tanah Melayu juga demikian. Mereka yang balik dari Mekah, yang ada hubungan dengan ulama kita di Mekah, mereka semua menyambut Jepun. Tetapi yang berada di Tanah Melayu, yang bekerja dengan British, semuanya menentang Jepun dalam konteks bahawa yang Jepun adalah datang untuk menghancurkan Tanah Melayu. Sedangkan hubungan antara Osmania dengan Jepun dilakukan oleh para ulama kita tidak terdapat tempat dalam sejarah negara kita.